Gemas Negeri Sembilan. Pekan kecil yang bersempadan dengan Segamat Johor ini menyimpan memori kehidupan masyarakat dahulu. Berlatar belakang barisan gerai lama yang berusia hampir 100 tahun. Siapa sangka tersembunyi sebuah bangunan lama yang mempunyai 1001 sejarah yang tersendiri. Stesen kereta api Gemas dibina pada tahun 1906 antara kawasan tumpuan penduduk setempat yang cukup popular suatu ketika dahulu. Sinonim sebagai pekan kereta api, stesen ini menjadi titik pertemuan yang menghubungkan laluan kereta api dari barat, timur, utara dan selatan semenanjung Malaysia. Namun sejak stesen baharu Gemas dibina bersebelahannya pada 2013, stesen lama ini sudah tidak lagi digunakan. Meskipun sudah berusia 116 tahun dan kelihatan sedikit usang, stesen lama Gemas masih mampu berdiri megah dengan struktur bangunan yang sudah dibaik pulih. Beberapa peralatan serta gerabak lama turut ditempatkan di kawasan ini sebagai tinggalan sejarah bagi mengimbau nostalgia pengunjung. Ini adalah antara bahagian penting yang perlu ada pada kereta api zaman dahulu, iaitu kren yang digunakan untuk mengangkat berat ataupun mungkin badan kereta api itu sendiri sekiranya terbabas ataupun terkeluar dari landasan. Dan apa yang membuatkan saya cukup kagum adalah kerana saya difahamkan kren ini memerlukan tenaga yang cukup banyak bagi menggerakkan bahagian ini dan menarik tali sawat tersebut bagi mengangkat beban. Semuanya dilakukan secara manual menggunakan tangan. Basri Abu Bakar, individu yang pernah berkhidmat di stesen kereta api lama Gemas. Menurutnya, dahulu orang ramai terpaksa bersesak untuk membeli tiket secara manual. Cabaran berurusan dengan 1001 ragam manusia memberi pengalaman manis buat Basri kerana mendidik dirinya untuk bersabar dalam apa jua keadaan. Walaupun sudah lebih 30 tahun berlalu, Eksekutif Kanan Operasi Wilayah Selatan yang berusia 53 tahun ini mengakui dia rindu suasana pada ketika itu. Ofis saya di sini dulu, mula-mula saya bertugas datang ke Gemas, saya gunakan ofis ini. Segala operasi pergerakan tren pun saya aturkan melalui pejabat operasi ini. Dan apabila berpindah ke stesen baru, benda tu agak tertutup sikit. Jadi di stesen lama ni agak open. Jadi memang ada kesan ketara di segi tak boleh tengok secara bebas lah penumpang-penumpang, orang lalu lalang apa-apa yang terkawal, itu saja. Kenangan paling indah sekali di stesen lama ni, kenangan orang meniaga lah. Orang meniaga di sini di stesen lama dulu, kita boleh tengok orang-orang meniaga ni, makcik-makcik meniaga di sepanjang landasan, meniaga nasi, meniaga kuih. Orang tak naik kereta api pun datang ke sini untuk hadir untuk beli makanan, seronok dengan tengok suasana orang yang ramai yang tidak ramai walaupun orang tu tak naik kereta api itulah. Jadi kenangan tu memang manis dan tak boleh dilupakanlah sampai bila-bila dan tak akan terjadi lagi lah. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Di sini bagaikan sudah menjadi rumah kedua buat Anita Mak Yusof. Dia sering berulang-alik dari rumah ke stesen lama Gemas bagi membantu arwah ibunya menjual makanan seperti nasi lemak, bihun goreng dan kari pap sekitar tahun 1979. Bagi wanita berusia 46 tahun ini, setiap kali menjejakkan kaki ke sini, masih terngiang-ngiang di telinganya lagu yang dinyanyikan oleh peniaga bagi menarik perhatian pengunjung. Masa dulu ada tak salah akak dalam 6 orang makcik yang niaga kat sini lah. Mungkin satu tompok sana, sini-sini, satu sini. Diorang kan, tren kan panjang. Jadi pintu gerabak tu kan banyak kan. Jadi okey, mak akak ambil part yang dekat pintu ni. Makcik yang tu kat sana, yang makcik tu kat sana. Makcik kat sana. Lepas tu diorang ada nyanyi tau untuk nak niaga ni macam dia macam ni, nasi lemak, kari pap, kopi ote panas, macam gitu. Bila tren tu berhenti, makcik-makcik ni akan menyanyi macam tu. Bila dengar je lagu tu, bila dah orang cakap, oh Gemas, oh stesen Gemas, macam gitu. Dia orang memang dah
Trademark dia memang lagu tu. Malah ada peristiwa pahit yang paling tidak dapat dilupakan menimpa dirinya ketika berniaga di dalam kereta api. Dulu akak pernah jatuh tau, dekat ujung sana. Dekat yang kuning tu, ujung tu. Masa tu, nak tolong mak. Lepas tu kita macam meniaga, makanan terlalu banyak lagi tau. Makanan banyak lagi. Lepas tu, kita nak balik sayang kan. Lepas tu, bila nak balik, kita sebenarnya kalau ikutkan tak boleh tau. Kita niaga atas train sebab lesen kita hanya menjaja di bawah je. Tapi disebabkan makanan tu banyak, akak terpaksa naik train. Tak perasan tau sebab kita asyik niaga. Tak perasan, memang tak perasan macam train dah nak jalan. Tengah syok orang tengah beli kan. Tiba-tiba train tu jalan, akak dah macam panik kan. Akak cakap, kalau akak tak lompat, akak akan sampai ke bahau. Akak nekat untuk turun tau. Dengan bakul-bakul akak terjun. Masa tu pengalaman yang tak boleh lupa. Kaki akak berdarah penuh, dekat slipper akak memang penuh darah. Sebab mungkin kena batu kan. Pengalaman yang memang tak boleh lupa. Umpama yang lama dikelek yang baru didukung. Seiring dengan kemajuan teknologi untuk memudahkan kehidupan, namun masih ada teknologi lama yang terus diamalkan. Itulah keunikan stesen kereta api baru Gemas. Dilengkapi dengan teknologi moden yang memenuhi spesifikasi landasan kereta api laju, stesen ini menawarkan pelbagai jenis kemudahan kepada para penumpang. Namun sebahagian sistem masih mengekalkan cara tradisional, terutama bagi perjalanan kereta api ke Pantai Timur. Satu daripadanya ialah penggunaan radas token. Mula diperkenalkan sekitar tahun 1940-an, kunci token ialah kuasa bertolak yang diberi oleh master atau pengurus stesen untuk membenarkan sesebuah kereta api bergerak ke stesen lain. Berbeza dengan landasan berkembar elektrik yang digunakan masa kini, laluan kereta api zaman dahulu hanya mempunyai satu landasan. Uniknya, sistem ini sudah diguna pakai sejak zaman pemerintahan kolonial British. Proses penyerahan dan penerimaan kunci token agak berisiko kerana dilakukan ketika kereta api sedang bergerak. Kunci token tembaga yang diterima di stesen daripada pembantu pemandu akan dimasukkan ke dalam radas token berwarna merah bagi menandakan landasan sudah bebas untuk perjalanan sesebuah kereta api ke stesen seterusnya. Begitu juga dengan pertukaran lokomotif kereta api. Berbeza dengan penggunaan turntable di Tumpat Kelantan, pertukaran arah lokomotif dilakukan secara manual di stesen ini. Pada awalnya, kru teknikal akan memisahkan kepala kereta api dari gerabah atau bahagian badan. Kemudian, bahagian kepala akan dipandu mengikut landasan kereta api sehingga ke satu checkpoint tertentu. Pemandu kereta api akan turun dan berpindah ke bahagian belakang sebelum memandu kereta api ke arah yang bertentangan. Kemudian, barulah kereta api akan disambungkan semula dengan gerabak di arah yang berlawanan dengan tempat asal. Mempunyai peminatnya yang tersendiri, perkhidmatan kereta api terus menjadi pilihan sebagai pengangkutan awam bagi memudahkan pergerakan. Meskipun sudah lama berlalu, memori yang tercipta di stesen lama Gemas ini akan terus dikenang oleh masyarakat sekitarnya. Bahkan usaha untuk menghidupkan semula stesen lama ini untuk dijadikan sebuah muzium wajar diberi pujian. Ini bagi memastikan nilai sejarah dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang.